أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي النور المعصوم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا ليلة القدر. أما بعد. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan juga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggunakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan kita dalam keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna pada urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita, tubuh badan kita dan segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sehinggalah moga-moga kita diwafatkan dengan sebaik-baik keadaan husnul khatimah, maka dapat kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung lagi pengajian kita pada muka surat 103 atau 104 selepas ini. 103 tu perenggan yang terakhir belum kita sentuh. Dan kita masih lagi dalam perbahasan sifat-sifat salbiyah, iaitu sifat-sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah ataupun menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Ataupun kita panggil sifat-sifat yang menyucikan Allah, sifat-sifat yang mentasbihkan Allah, sifat-sifat yang mentanzihkan Allah, sifat-sifat yang mentakdiskan Allah. Jadi tasbih ke, tanzih ke, takdis ke, menyucikan Allah ni sifat-sifat dia. Jadi apabila kita telah menetapkan kewujudan Allah, maka asas bagi memahami sifat wujud Allah tu qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat. Qidam menafikan Allah itu ada permulaan. Maha suci Allah daripada mempunyai permulaan. Bila Allah tidak ada permulaan, maka Allah tidak terikat dengan masa. Allah tidak terikat dengan masa. Masa adalah makhluk Allah. Kemudian bila kita kata baqa' ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci daripada kebinasaan atau pengakhiran. Sifat ini menafikan Allah itu boleh binasa. Wan iyazubillah. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadith, menafikan Allah ada keserupaan dengan makhluk. Walaupun 0.0000001% tiada langsung kesamaan. Yang keempat, qiyamuhu binafsih, wujudnya Allah itu dengan sendirinya, bukan dengan sebab yang lain atau berhajat kepada perkara yang lain. Jadi kata guru kita, muka surat 103 perenggan yang terakhir, pada dasarnya antara sifat-sifat di atas iaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, ada kedekatan pengertian. Betul. Ada kedekatan pengertian. Tetapi dan masing-masing dapat memberikan pengertian pada yang lainnya. Jadi kelima-lima perkara sifat ini ataupun wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsih, bahkan nanti kita akan tengok wahdaniyat adalah penghimpun segala sifat. Nanti kita akan tengok. Walaupun kita akan lihat yang tak ada awal tu sepatutnya tak ada akhir. Dan yang tidak berhajat pada yang lain tak akan menyerupai yang lain dan sebagainya. Maka ataupun yang wujud dengan sendiri tak ada permulaan. Jadi dia daripada satu sudut ada kesamaan. Tapi ulama kata kenapa diperincikan perkara ini walaupun ada kesamaan sebahagiannya? Kerana ulama kata bagi memperjelaskan akidah sejelas-jelasnya. Bagi memperjelaskan akidah sejelas-jelasnya. Dan macam kita dah terangkan bahawa golongan Wahabi adalah golongan yang sangat jahil tentang akidah dan perbahasan mereka sangat lemah dalam perbahasan menyucikan Allah. Tuan-tuan boleh tengok tauhid Wahabi ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Bila tuan-tuan tengok perbahasan mereka tentang asma' wa sifat, mereka akan kata Tuhan tu bertempat, bertangan, berkaki, mereka menetapkan Allah macam makhluk dulu, lepas tu baru kata bukan macam makhluk. Allah bertempat, tapi tempat macam kita tak tahu. Allah bertangan, beranggota, bermuka, tapi macam mana? Jadi mereka menyerupakan Allah pada permulaan, kemudian mereka menafikan keserupaan tu di pengakhiran. Itu kelemahan besar akidah Wahabi.
Macam kita ahli sunnah wal jamaah, sebelum kita menceritakan sifat-sifat Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, maka kita menyucikan Allah terlebih dahulu. Seperti mana kata Imam Sanusi, Allah menyebut laisa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir. Allah mendahulukan, menyucikan Allah, kemudian menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi kita setelah menetapkan wujud Allah dengan dalil-dalil syariat, kita menyucikan Allah. Bukan kata Allah sama, tapi tak serupa, bukan macam tu. Macam kita terangkan golongan Wahabi kata, Tuhan ada tangan, tapi tangan bukan macam tangan kita. La haula wala quwwata illa billah. Diserupakan dulu. Kenapa? Kerana perbahasan mereka tentang menyucikan Allah ni sangat lemah. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kita yang menyusun pengajian sifat 20 ini bukan susunan yang secara rawak random, tak, ni susunan yang bermetodologi, bermanhaj, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebab itu siapa yang tak ambil jalan ini biasanya memang tergelincir dalam akidah. Tuhan ni dah macam orang, tapi bukan orang. Tuhannya ada muka, ada tangan, ada kaki, ada tempat, boleh ketawa gelak-gelak, boleh lari berjalan-jalan dan sebagainya. Tapi bukan orang. Macam tu. Waliyahzubillah. Rosaklah akidah macam ni, yang kita kata akidah yang sangat dekat dengan pemberhalaan langit. Hati-hati tuan-tuan, sebab tu kesesatan golongan yang mujassimah ini, seperti golongan Wahabi ini, kesesatan yang berat, sangat berat. Kerana ulama kata tidak ada bid'ah yang lebih dekat dengan bid'ah pemberhalaan lebih daripada menjisimkan Tuhan, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Cuma beza dia, dulu berhala di langit, ni berhala dulu berhala di bumi, sekarang ni dikatakan berhala, umpama, waliyahzubillah, umpama berhala di langit, waliyahzubillah, umpama. Tu kita kata berat, bukan main-main. Akan tetapi para ulama menjelaskannya semuanya lebih detail. Kerana persoalan ini sangat penting. Walaupun qidam baqa' mukhalafatu lil hawadith qiyamuhu binafsih wahdaniyat, kita akan tengok ada makna yang sama, ada makna yang berbeza, tapi kenapa nak diterangkan satu persatu supaya detail. Kenapa? Ini bab yang penting, bab menyucikan Allah. Kita bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Kita bila waktu kita paling dekat dengan Allah dalam solat, dalam sujud, kita menyucikan Allah. Dan kita dah terangkan bila kita kata Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha suci ia daripada segala sifat-sifat kekurangan, daripada segala sifat-sifat makhluk, wa ta'ala, dan maha tinggi kesuciannya itu. Suci dan maha tinggi kesuciannya. Nak mengatakan bahawa betapa kita menafikan sifat-sifat kekurangan dan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka pada pagi yang berbahagia ini, muka surat 104, kita masuk pada sifat yang paling penting. Ulama kata terhimpun sifat 20 itu pada sifat wahdaniyah. Terhimpun akidah ketuhanan itu pada sifat huwallahu ahad. Jadi bila orang-orang Yahudi datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak. Sebab Yahudi kan, Tuhan dia memang dia anggap macam kita, macam orang. Kalau tuan-tuan belajar dalam bab kitab, kami belajar dulu kat Jordan, kitab riwayat Talmud dan sebagainya, memang Yahudi punya akidah Allah ni macam kita, macam orang. Sebab tu dia boleh bergaduh, bergusti dengan Nabi Syuaib, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kalahkan Allah dalam syurga. Itu dalam kitab riwayat Talmud mereka. Jadi memang iktiqad mereka Allah tu macam orang. Jadi mereka datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak. Sifatkan Tuhan engkau wahai Muhammad kepada kami. Macam mana sifat Tuhan engkau? Maka turunlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka pertama datang dengan qul. Tu luar biasa tu ulama kata.
Surah nama surah Ikhlas. Ikhlas pula ikhlas tauhid. Tapi tetap ada unsur Muhammadi, tetap ada Nabi Muhammad dalam surah itu dan diletakkan di permulaan. Qul, maknanya nak kenal ketauhidan Allah, nak menuju pada Allah, tak ada jalan lain dengan jalan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu tidak penting dalam mengenal Allah, turun ayat Allah huwallahu ahad, tak ada qul. Tapi tak, qul ni jalan nak mengenal huwallahu ahad. Nabi Muhammad itu jalan nak mencapai ikhlas dalam tauhid. Nabi Muhammad itu jalan untuk mencapai mengenal Allah. Maka dimulakan surah dinamakan Ikhlas. Surah Ikhlas ibadah pun ada qul ya ayyuhal kafirun. Surah Ikhlas tauhid pun ada qul huwallahu ahad. Maka dua surah ini dikenali sebagai surah Al-Ikhlas. Surah qul ya ayyuhal kafirun dan surah qul huwallahu ahad. Tapi itu ikhlasul ibadah, ini ikhlasul tauhid, dan tidak dilupakan ataupun tidak dibuang unsur Muhammadi, iaitu tidak dibuang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dalam surah Ikhlas. Panjang nak cerita bab ni tuan-tuan, tentang ulama mengatakan bahawa jalan ikhlas tu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tak apa. Maka kata guru kita sifat yang keenam itu wahdaniyah, keesaan. Allah juga wajib memiliki sifat wahdaniyah, iaitu esa dan tunggal. Ni dia. Jadi kita kata kenapa esa ni, bila Allah memperkenalkan dirinya dalam qul huwallahu ahad, mula-mula qul. Lepas tu huwa. Huwa ni dhamir. Sebab tu sebagian ulama mengatakan bahawa huwa juga nama daripada nama-nama Allah. Antara dalilnya adalah Allah tak kata qul Allahu ahad, tak. Allah kata qul huwa dulu. Lepas tu Allah. Jadi huwa ni semata-mata zat. Allah nama dengan zat. Ahad sifat. Jadi bila merujuk kepada zat, nama dan zat, dan nama zat dan isim yang kita paling sempurna Allah. Kemudian sifat pertama yang Allah zahirkan, yang Allah memperkenalkan dirinya, ahad, esa. Jadi memang betul lah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang paling penting adalah esa. Dalam situ terkandung segala-galanya. Kalau kita belajar kita akidah, dia kata menafikan kan muttasil, kan munfasil, kan muttasil, kan muttasil, kan munfasil. Menafikan kamiyah. Nanti kita akan terangkan apa itu maksud kamiyah. Dan apakah aspek yang kita katakan keesaan itu. Iaitu esa dan tunggal. Sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Guru kita sebut macam ni. Kalau kita belajar dengan orang yang mengaji sifat 20, semua cakap macam ni. Semua akan cakap macam ni. Inilah sifat paling penting. Kerana itu ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Maka sifat keesaan paling penting. Jadi mungkin ada yang bertanya di manakah letaknya keesaan Allah. Nak mengesakan Allah pada aspek yang mana? Nak mengesakan Allah pada sudut yang mana? Maka ulama kita dah terangkan pada 3 sudut. Jawapannya ialah Allah Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya, dan Maha Esa dalam perbuatannya. 3 perkara tuan-tuan. Mengesakan Allah pada zat, sifat dan af'al. Mengesakan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Tiada zat seperti zat Allah, tiada sifat seperti sifat Allah. Tiada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Kita sedang membicarakan tentang bab hakikat. Hakikat segala kejadian ini semuanya dicipta oleh Allah. Nanti bab syariat baru kita bicarakan tentang sandaran perbuatan kepada makhluk. Jadi jangan campur-campur tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pergi pada tauhid af'al, kita akan terangkan betapa ramai yang tergelincir.
Kerana menyangka ataupun tidak membezakan perbahasan antara perbuatan Allah dan perbuatan makhluk, tidak membezakan antara perbahasan hakikat dan perbahasan syariat. Maka digabung-gabungkan, ada dicampur-campur, ditolak, tambah dan sebagainya, maka akidahnya itu rosak. Sedangkan ia adalah hakikat yang sama. Dua-dua ada datangnya dalam nas syariat yang kita akan terangkan nanti. Hakikat dengan syariat datang dalam satu dalil. Kalau Ustaz tak faham, nanti kita terangkan sedikit insya-Allah. Sebab tu kena ngaji tuan-tuan. Saya bagi contoh awal. Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum. Itu namanya hakikat. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Kalau orang yang pening kepala dia kata Al-Quran dah tak betul. Kejap kata Allah yang mengubah, kemudian kata manusia yang mengubah. Mana satu? Allah ke yang mengubah, manusia ke yang mengubah? Jadi kata Imam Ibn Ajibah, ayat ini datang dalam bentuk hakikat dan syariat. Maka bila Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum, itu hakikah, itu hakikat. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri, itu ayat maqam syariat. Golongan Qadariyah mereka jahil tentang hakikat. Jadi mereka kata semua perbuatan manusia tak ada kaitan dengan Allah. Golongan Jabariyah jahil syariat. Mereka kata kita tak ada perbuatan. Kita ni macam bulu yang berterbangan di udara. Tak ada perbuatan. Mereka hanya melihat hakikat, tak ada syariat. Dua-dua ni sesat. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara tentang wahdaniyat, kita bicara tentang maqam hakikat. Allah kata wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah rezeki yang Allah telah tentukan bagi kamu. Pelik betul. Suruh cari. Lepas tu dah ditentukan. Wabtaghu tu ayat maqam syariat, ma kataballahu lakum itu ayat maqam hakikat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, itu syariat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami minta pertolongan untuk beribadat, itu ayat maqam hakikat. Jadi perbahasan tentang hakikat sesuatu, maksudnya kedudukan hakikat dan syariat dalam Al-Quran telah terhimpun. Bahkan ulama kata Allah memuliakan syariat Nabi Muhammad SAW ini dengan hakikat dan syariat yang terhimpun. Sebab tu dia syariat yang sempurna. Nabi Musa AS untuk belajar hakikat, beliau pergi berjumpa dengan Nabi Khadir AS. Untuk belajar tentang hakikat, maka beliau Allah SWT temukan dengan Nabi Khadir fi majma'il bahrain, di tempat pertemuan dua laut, Bahrul Syariah wa Bahrul Haqiqah. Jadi bertemu. Dan kita pun tahu peristiwa itu berlaku. Tengok macam mana perbahasan ulama berkenaan dengan hakikat tersebut. Kenapa Nabi Khadir boleh membunuh seorang budak atas perintah Allah? Haram bagi Nabi Musa AS. Nabi Musa kata haram ini. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu buat benda bongkar besar. Tapi itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ini bab perbahasan yang kita akan terangkan. Cuma saya nak terangkan di sini, bila kita berbicara tentang keesaan Allah, terutamanya nanti pada bab perbuatan Allah, maka itu dalam perbahasan kita panggil hakikat. Perbahasan maqam hakikat. Jangan terkeliru. Nanti kalau terkeliru, nanti Ustaz nak maqam syariat, maqam perbuatan manusia, kita akan sampai nanti. Kita akan terangkan dua ayat penutup bagi maqam mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kalau sempat pada hari ini tuan-tuan. Maksudnya macam tak sempat, tapi tak apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka kita mengesakan Allah pada zatnya, pada sifatnya dan perbuatannya. Maknanya kita kata tiada zat seperti zat Allah atau sama seperti zat Allah, dan tiada sifat yang sama dengan sifat Allah, dan tiada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam huraian berikut ini. Pertama, Maha Esa dalam zat, iaitu Maha Esa pada zat, iaitu esanya Allah pada zat Allah. Tiada, ada dua, kalau dalam kitab-kitab yang teknikal yang kita tak naklah masuk sangat di situ, maka kita menafikan Allah daripada kam munfasil kam muttasil. Ataupun kita kata kita menafikan Allah daripada kamiyah dan daripada kaifiyah. Kita menafikan Allah daripada sebarang ukuran untuk mengukur jisim, dan kita bagi kuantiti jisim, dan kita menafikan, menyucikan Allah daripada sebarang sifat bagi kualiti jisim. Jadi bila ulama kata kita menafikan kamiyah, menafikan kuantiti, sifat kuantiti jisim, dan menafikan sifat kualiti jisim pada Allah. Allah maha suci daripada sifat kuantiti jisim ataupun kualiti jisim. Maha suci Allah. Baik. Keesaan Allah dalam zatnya memiliki dua pengertian. Kitab ni siapa yang nak ambil boleh cari dekat Shopee, tuan-tuan. Mengaji berkitab dengan tak berkitab memang tak samalah. Saya baru buat rakaman Matan Jauharul Tauhid di TV Al-Hijrah. Jadi maklumkan insya-Allah lepas raya akan disiarkan. Baru rakam 2 episod, insya-Allah ada 17 episod. Memang berakidah. Dan akan disebarkan PDF kitab ini secara percuma supaya nanti kalau dapat tengok nanti, tengok rakaman boleh tengok kitab dalam PDF. Sebab mengaji tak berkitab ni susah nak kata. Apatah lagi berakidah ni buat penting. Kebanyakan orang yang mudah diperdaya oleh golongan sesat bila mengaji tak berkitab, tak berguru. Memang payah. Baik. Pertama, zat Allah tidak tersusun daripada beberapa bahagian. Ini dia. Kita panggil, kita menafikan Allah itu ada kam muttasil, ada saya lupa ada istilah Inggeris dia, tuan-tuan. Ada istilah Inggeris dia. Maknanya Allah bukan satu perkara yang wujud daripada bahagian-bahagian yang bersambung-sambung. Bukan. Maha suci Allah. Macam Wahabi kata Tuhan ada kepala, ada muka, ada tangan, dua tangannya kanan, ada kaki, ada jari, ada betis, ada rusuk. Ini akidah yang sesat-sesatnya, kerana dalam akidah keesaan kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah esa pada zat. Zatnya itu bukan terbentuk daripada bahagian-bahagian yang bersambung. Maha suci Allah. Yang terbentuk daripada bahagian-bahagian yang bersambung ini dia panggil jisim. Jisim. Allah maha suci daripada jisim. Kerana sesuatu yang tersusun daripada beberapa bahagian bererti tidak tunggal dan tidak esa. Panjang babi. Habis yang Tuhan kata dia kata ada tangan, kaki, muka. Tak, kamu yang sebut, wahai Wahabi. Allah tak sebut tangan, Allah tak sebut muka. Allah guna perkataan yad, wajah. Dalam bahasa Arab, yad ada 25 makna. Wajah ada banyak makna. Kamu yang terjemah sebagai anggota, itu kamu. Jadi bezakan antara berpegang dengan nas Al-Quran dengan berpegang dengan terjemahan literal kamu. Kami beriman dengan ayat Al-Quran tapi tak beriman dengan terjemahan literal kamu. Kerana terjemahan literal kamu itu akan menjadikan Tuhan itu terbentuk daripada bahagian-bahagian yang bersambung-sambung. Maka itu menafikan sifat keesaan Allah. Wal-iyazubillah. Jadi sebab tu bila dengar sahaja orang menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat dengan terjemahan anggota, bahaya. Bahaya ni. Kenapa? Kerana dia akan menyebabkan orang yang mendengar terjemahan tersebut menyangka Allah ada anggota.
Wal-iyazubillah. Sedangkan Allah Maha Esa pada zatnya. Allah Maha Esa pada zatnya. Kalau zatnya itu terhimpun daripada yang kamu kata sebagai muka, tangan, kaki, rusuk, betis, jari. Lepas tu kamu pandai-pandai pula kata jari itu 5. Ini bukan orang lain, bin Baz. Tokoh Wahabi yang kata jari Tuhan itu 5. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Jadi dengan mengiktikadkan Tuhan itu mempunyai anggota-anggota, telah secara implikasinya membawa kepada Tuhan itu tidak esa pada zat. Tapi kita tak menghukum dia menafikan keesaan. Sebab apa ulama kata? Kerana mereka itu dipanggil lazimul mazhab laisa bimadhab. Mereka tak sedar akidah mereka itu boleh membawa kepada menafikan keesaan pada zat. Tapi mereka tak sedar itu, tak sedar itulah yang kita kata tak jatuh kufur wa ni'azubillah. Tapi memang bid'ah yang sangat berat. Jadi itu namanya menafikan kam muttasil, menafikan sifat kuantiti berbilang-bilang pada zat Allah yang bersambung-sambung. Wa ni'azubillah. Saya nak sebut pun takut ini akidah sesat barat. Kedua yang kita panggil menafikan kam munfasil. Iaitu kedua, zat Allah tidak serupa dan tidak sama dengan zat apapun selain zat Allah. Itu kita panggil menafikan kam munfasil. Apa dia? Menafikan adanya zat macam zat Allah. Itu menafikan kam munfasil dia panggil. Yang kedua, menafikan Allah itu terdiri daripada zat yang bersambung-sambung, bahagian yang bersambung-sambung, anggota yang bersambung-sambung. Wal-iyazubillah, itu kamun tasil. Jadi menafikan Allah itu terbentuk daripada bahagian-bahagian yang bersambung ataupun yang tercantum, dan menafikan adanya zat macam zat Allah. Itu mentauhidkan Allah. Itulah maknanya mengesakan Allah pada zat. Itu memang disebut dalam kitab-kitab ulama. Kenapa ulama terangkan sebagainya? Supaya kita betul-betul menyucikan Allah, mentauhidkan Allah pada zat Allah. Tak ada zat yang macam zat Allah, dan zat Allah bukan berbilang-bilang dengan bahagian-bahagian tertentu yang dikatakan oleh mereka sebagai sifatul a'yan, sifat yang berdiri dengan sendirinya. Sebab tu golongan Mu'tazilah yang melampau dalam menyucikan Allah, mereka menafikan zat, menafikan sifat. Mereka kata kalau kita kata sifat, nanti ada zat, jadi dah Allah tu berbilang-bilang, so nafikan sifat teruslah, mereka kata. Golongan ni pula yang mujassimah, Tuhan ni ada tangannya, ada kakinya, ada mukanya, ada jarinya, ada betisnya. Melampau. Tanpa mereka sedar, mereka sedang merosakkan sifat keesaan, iktiqad sifat keesaan pada zat Allah. Hati-hati tuan-tuan, sebab tu berakidah ni bahaya sangat. Ulama kata kadang-kadang kita sebut syaitan membiarkan orang yang sesat itu berenak-enak dalam ibadatnya sebab dia dah sesat. Bahaya. Hati-hati. Apabila di suatu daerah ada seorang yang dianggap alim, ini huraian daripada guru kita. Lalu ketika orang-orang ditanya apakah orang alim ini satu-satunya di daerah ini, apabila mereka menjawab ada juga orang alim yang hampir menyamai atau setingkat dengan beliau, berarti orang alim tersebut bukan satu-satunya di daerah itu kerana ada orang lain yang hampir atau menyainginya. Tetapi jika jawapan mereka beliau satu-satunya yang alim di daerah ini, berarti beliau seorang yang tunggal dan satu-satunya orang yang alim di daerah tersebut, kerana tidak ada yang menyerupai atau menyamainya. Ini hanyalah ibarat kiasan, tuan-tuan. Hanya nak bagi faham. Hakikatnya Allah langsung tidak dikiaskan dengan makhluknya. Allah Maha Tunggal, Maha Esa dalam zat, dalam arti tidak ada zat yang lain yang menyerupai atau menyamainya. Kerana itu zat Allah sudah pasti tidak berupa jauhar. Dalil zat Allah ini maha suci daripada makhluk, Al-Quddus.
Huwallahu alladhi la ilaha illahu huwal malikul Quddus. Al-Quddus, yang sesuci-sucinya. Sehingga kan ulama kata kalau suci itu Allah menyucikan dirinya sendiri. Jadi maqam tasbih makhluk menyucikan Allah. Maqam taqdis Allah menyucikan dirinya sendiri. Maha suci Allah. Kalau masih terbayang-bayang Allah tu bertempat, Allah tu bergerak ke sana ke sini, turun naik, wal iyazubillah, wal iyazubillah, wal iyazubillah. Sangat dekat akidah itu dengan kekufuran. Habis Ustaz, yang Rasulullah kata Allah turun 1/3 malam tu. Itulah, jangan baca hadis secara literal. Kamu kena faham. Maksud turun di situ, ulama kata pertama, bukan makna Allah daripada atas turun ke bawah. Siapa yang kata macam tu, kata Syekh Mahmud Khattab Subuki, kafir dengan ijma' wal iyazubillah. Seolah-olah Allah tu turun di bawah alam. La haula wala quwwata illa billah. Ini akidah yang ulama kata Syekh Mahmud Khattab Subuki kufur dengan ijma'. Tapi maksud turun apa? Maksud turun itu adalah mendekatkan kurniaannya kepada hambanya. Itu dia. Macam kita, kalau kita guna istilah raja turun ke Bandar Anstag. Bukan maknanya semestinya dia daripada atas langit tu terjun ke bawah ni, bukan macam tu. Dia daripada tanah juga. Tapi turun tu maknanya apa? Maknanya dia datang. Tapi tu orang tu orang. Orang pun kita tak faham istilah turun tu dengan literal. Maha suci Allah. Jadi kiasan kepada dekatnya Allah memperkenankan permintaan hambanya. Itu maksudnya. Jadi nak berdoa antara waktu mustajab 1/3 malam yang terakhir. Kiasan dekatnya. Itu dipanggil isti'arah. Yang kedua, ulama kata takwilnya dalam hadis yang lain disebut malaikat yang akan turun ke langit dunia dan menyeru. Turunnya itu turunnya penyeru daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Turunnya rahmat Allah, itu maksudnya. Kalau bukan tu, kalau turun daripada atas ke bawah, wal iyazubillah, ini i'tiqad kufur, wal iyazubillah. Jadi kalau kita tak mengaji sifat 20, kita akan faham Tuhan tu duduk ke atas, 1/3 turun ke bawah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab tu kita kata 1/3 malam ini pula memang dekat atas muka bumi ini memang sentiasa ada. Sekarang ni ada tak waktu zuhur? Ada. Sekarang ni ada tak waktu asar? Ada. Sebab bumi itu 24 time zone. Bumi itu dibahagikan kepada 24 zon masa. 24 jam ada atas muka bumi ni. Ada subuh, ada zuhur, ada asar. Dia berpusing je masa tu. 1/3 malam akan terus berada di muka bumi yang bezanya tempat. Jadi dah pening kepala dia. Tuhan ke arash ke Tuhan turun? Itu bila kamu faham hadis mutasyabihat secara literal, kamu menjadikan pentafsiran tu pentafsiran yang bodoh. Yang bertentangan dengan hakikat fizik dan alam, yang bertentangan dengan hakikat masa. Menjadikan tafsiran itu tafsiran yang bodoh. Itu akhirnya pening kepala dia. Oh, Tuhan ada dua-dua sekali. Dekat arash pun ada, dekat atas langit dunia pun ada. La haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ulama kita kadang-kadang saya nak terangkan macam ni. Ada golongan Wahabi, terutamanya minta maaf masyarakat-masyarakat yang baru nak mengaji agama ni. Dia kata Allah ada di langit. Kamu Asy'ariyah, kamu, dia kata kita, bila kita kata Tuhan Maha Suci dia bertempat, kamu ni macam etis. Ini bukan, ni dalam FB tuan-tuan. Kamu ni macam etis tu. Yang tak bertempat tu tak wujud. Tuhan kamu tak wujud. Kamu ni macam etis. Dia kata kita macam etis pula. Dia kata dalam Al-Quran jelas dalil kata Tuhan tu di langit. La ilaha illallah. Wahai Wahabi yang baru nak mengaji agama. Bukan kamu orang pertama baca Quran atas muka bumi ni.
Ayat Al-Quran itu telah ada pada zaman Rasulullah. Diriwayatkan oleh sahabat. Datangnya ulama. Ulama dah baca ayat itu lebih dahulu daripada kamu. Dan telah memahami ayat itu lebih dahulu daripada kamu. Dan telah baca hadis itu lebih dahulu daripada kamu. Sepatutnya kamu kena kata, aku ni jahil. Ulama faham macam mana ya ayat Quran ni? Macam tu. Ini ulama-ulama kamu ni mengatakan Tuhan tak wujud. Kami ikut Al-Quran. Macam ulama kita tak ikut Al-Quran. Bukan masalah ikut Al-Quran ataupun tidak. Masalahnya kamu faham ke Al-Quran dengan cara yang betul, itu masalah dia. Kita tak pernah, hatta Wahabi pun kita tak kata mereka tak nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Tak, mereka nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi faham mereka salah. Tiba-tiba dia kata, kamu ikut akidah Aristotle, kita nak ikut Al-Quran. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Ini akibat jahil dan bersangka buruk dengan para ulama. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kerana itu zat Allah sudah pasti tidak berupa jauhar, benda yang terkecil yang tak dibahagi-bahagi. Ini perbahasan ulama-ulama dulu. Macam kita dah bincang dulu, orang sains sebahagiannya memang tak menerima alam ini baharu. Mereka kata, ahli falsafah, mereka kata tak, mana boleh zero creates everything, tak boleh none creates everything, must be something create something. Alam ini mesti qadim, baru boleh terjadi Big Bang. Jadi the singularity ataupun yang dipanggil jauhar far itu mesti wujud terlebih dahulu, nanti barulah wujud yang lain-lain itu. Jadi alam ni qadim di sisi ahli falsafah. Kita kata no, that jauhar pun, that singularity pun, itu pun makhluk Allah. Allah semata-mata yang wujudnya tanpa permulaan yang qadim. Maka Allah tak berupa jauhar, iaitu jisim yang, atau jisim ni yang dah terhimpun. Jauhar ni satu perkara yang kita panggil satu-satu. Allah tak macam tu pun. Itu makhluk baharu alam. Tidak berupa jisim, benda yang dapat dibahagi-bahagi, dan tidak berupa arat, sifat yang pada jisim. Sifat benda. Allah bukan benda yang paling kecil sekali. Allah bukan benda yang terhimpun daripada benda-benda. Allah maha suci daripada sifat yang bernumpang pada benda. Kan senang? Susah ke akidah ni? Tak susah. Sebab tu tuan-tuan nak pesan, kalau siapa yang dah iktikad Tuhan itu macam ada sifat kebendaan, kejisiman, susah dah nak ubah. Sukar. Kita dah sebut, akidah yang sesat kalau dah masuk dalam diri, sukar nak dibuang. Hati-hati. Ustaz, tak apalah Ustaz. Nanti saya belajarlah. Saya peganglah akidah Wahabi dulu. Nanti saya belajarlah. Keluar-keluar aksiden mati. Dengan akidah-akidah sesat itulah matinya. Waliyahzubillah. Macam ceramah Isra' dan Mi'raj. Wahabi guna ceramah Isra' dan Mi'raj, kononnya nak kata Tuhan itu bertempat di langit dan di atas. Tuan-tuan, kita dah kata jangan pergi ceramah dia kerana takut-takut akidah sesat masuk dalam hati. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. 60 tahun akidah sifat 20 kamu pegang. Satu malam dengan ceramah Ustaz Wahabi telah mengubah iktikad kamu daripada Tuhan Maha Suci dari bertempat kepada Tuhan bertempat. Sebab dengan ceramah Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Keluar-keluar, aksiden, mati. 60 tahun ada akidah yang betul, tapi hujung-hujung hayat Allah tukar pada akidah yang sesat. Hati-hati. Sebab tu akidah jangan main-main. Bukan sekali boleh nak dedahkan diri pada akidah sesat-sesat. Bukan macam tu. Kita tak tahu mati bila. Sebab tu akidah kena jaga betul-betul. Sifat 20 tu jadikan wirid. Mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wa daniyat, qudrat irad, dan seterusnya. Baik. Maka, sambung pada masa akan datang, kata guru kita, sifat keesaan Allah dalam zat di atas membantah terhadap kaum Wahabi, Mujassimah dan Musyabbihah yang beranggapan bahawa zat Allah terdiri daripada beberapa bahagian dan menyerupai makhluknya, iaitu manusia. Memang kalau siapa belajar sifat Tuhan dengan golongan Wahabi akan mirip-mirip macam orang. Walaupun dia tak kata orang, tapi yang digambarkan dengan sifat itu mirip-mirip macam orang.
Kalau dah bertempat, bertangan, berkaki, bermuka, habis. Macam orang. Tapi bukan orang. Ya. Tapi implikasi pengajian kamu ini akan jadi begitu. Dan kita dah sebut. Ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang Allah datangkan di tempat-tempat tertentu, ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu, jangan dihimpunkan dan tidak dipisahkan. Itu adab dia. Kerana ayat tersebut mempunyai konteksnya, balaghahnya, zauqiyahnya. Bila kamu himpunkan, maka terjadilah Tuhan itu macam manusia. Bila kamu kata Tuhan itu bersemayam, mempunyai muka, dua tangan, kaki, jari, betis, bergerak, ketawa. Macam orang, memang macam orang. Buka buku golongan tersebut. Tengok sifat-sifat Allah. Macam orang. Itu belum saya tunjuk secara detail lagi, tuan-tuan. Nak tengok? Wal'iyazubillah. Boleh tengok kitab Bayan Talbis Jahmiyah oleh Ibn Taymiyah. Kitab tersebut menyusun sifat ketuhanan dah macam orang, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Kalau nak nanti saya bawa. Tunjukkan. Dah dihimpunkan ayat mutasyabihat yang berpisah-pisah itu dihimpun di satu tempat. Dan ditafsirkan secara literal. Memang macam orang. Sedangkan dalil bahawa Allah Maha Esa dalam zatnya dengan dua pengertian di atas adalah dalil sifat mukhalafatuhu lil hawadith yang telah diuraikan pada bahagian sebelumnya. InsyaAllah kita sambung bab ni. Sebab ini fitnah yang berlaku pada zaman ini yang kita tengok penuh dengan caci maki. Tuan-tuan boleh tengoklah dekat FB Jabatan Mufti Negeri Sembilan bila keluarkan kenyataan-kenyataan yang menolak golongan Wahabi ni, tuan-tuan tengok ramai para pencaci akan datang. Tengok akhlak pun dah tahu mereka berada dalam golongan yang sesat. Macam mana nak kata ahli sunnah kerja mencaci siang malam? Wal'iyazubillah. Moga-moga Allah pelihara kita daripada fitnah yang besar pada zaman kita ini. Fitnah akidah. Wal'iyazubillah. Kita sambung pada masa akan datang dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.